Selamat datang ke kelas kimia kali pertama untuk tingkatan 5. Okey, jadi bagi kelas yang pertama, saya ingin bagi tahu buku-buku yang kami akan guna. Okey, saya nak guna 2 buku panjang. Buku A untuk nota ringkas dan soalan daripada buku teks, dan buku B. Okey, saya akan edarkan koleksi soalan-soalan SPM sebenar. Okey, dan kita ada amali untuk tahun ini saya tak guna buku, saya akan guna test pad bila diperlukan. Jadi untuk hari ini kita akan guna dua-dua buku. Okey, buku A, okey, tampakkan kandungan bab 1 yang saya bagi. Okey, dan seterusnya buat nota ringkas sehingga bahagian yang kita sudah belajar. Okey, kemudian buku B tanpa latihan ataupun koleksi soalan yang saya telah photostat di buku B. Okey, ini adalah tajuk untuk tingkatan 5. Kita ada 5 bab sahaja. Tetapi untuk bab 1, dia melibatkan bab 1 dan 2. Ambil masa yang agak panjang. Kita cuba ajar dengan sistematik. Saya tak akan lompat-lompat lah. Saya cuba ajar step by step. Jadi sila guna buku A. Muka surat pertama, buku A, tulis dulu indeks. Saya nak 4 bahagian. Bahagian pertama bilangan, bahagian kedua perkara, tarikh dan bahagian terakhir disemak. Jadi untuk minggu ini, perkara kita adalah pengoksidaan dan penurunan. Tarikh tulis 4 Mac 2021. Bahagian disemak biarkan kosong sahaja. Untuk B, tulis indeks, tulis bilangan 1, perkara kertas 2, tahun 2011, nombor 6 dan tulis tarikh hari ini. Hari ini kita akan belajar 2 perkara sahaja. Kita akan belajar macam mana memelihara tindak balas melalui aktiviti. Dan kita akan terang tindak balas redox berdasarkan perubahan nombor oksida melalui aktiviti. Jadi first. Kita perlu tahu apakah maksud tindak balas redox. Redox ini sebenarnya berasal daripada 2 perkataan bahasa English, iaitu reductions and oxidation. Kita short formkan dia jadi redox. Jadi tindak balas redox sebenarnya merupakan tindak balas yang melibatkan reduction and oxidation. Reduction adalah penurunan, oxidation adalah pengoksidaan yang berlaku secara serentak. Jika suatu tindak balas itu melibatkan pengoksidaan dan penurunan yang berlaku serentak, kita namakan dia sebagai tindak balas redox. Jadi untuk suatu tindak balas pengoksidaan dan penurunan, kita boleh guna 4 aspek ini untuk membezakan dia sama ada pengoksidaan atau penurunan. Yang pertama, melibatkan penambahan atau kehilangan oksigen. Yang kedua, melibatkan penambahan atau kehilangan hidrogen. Yang ketiga, melibatkan pemindahan elektron. Dan yang keempat, melibatkan perubahan nombor pengoksidaan. Untuk penambahan atau kehilangan oksigen, dia adalah serupa dengan perubahan nombor pengoksidaan. Kita nama keyword dia di sini oksigen, oksida. Jadi jika melibatkan oksigen dan oksida, kalau bertambah oksigen atau nombor pengoksida, dia adalah pengoksidaan, oxidation. Dan jika melibatkan kehilangan O atau kehilangan nombor pengoksidaan, dia adalah penurunan. Manakala dua ini pula adalah serupa, jika dia melibatkan lose something, lose hydrogen, lose electron, dia adalah oxidation, pengoksidaan. Kalau dia melibatkan gain something, gain hydrogen, gain electron, dia adalah penurunan. Jadi kita tengok satu persatu. Contohnya magnesium,
tindak balas dengan karbon dioksida. Dia akan menghasilkan magnesium oksida dan karbon. Jadi di sini kita fokus dulu tengok magnesium. Bahan dia akan menjadi hasil magnesium oksida. Apa yang ditambah di sini? Daripada logam kepada tambah satu oksigen atom. Jadi sini melibatkan penambahan oksigen. Jika melibatkan penambahan oksigen, jadi dia adalah bahan yang dioksidakan. Okey, kita tengok karbon pula. Karbon dioksida, pada asal dia ada oksigen. Tapi setelah diturunkan, dia sudah kehilangan oksigen, cuma tinggal karbon saja. Jadi kalau dia melibatkan kehilangan oksigen, kita boleh buat kesimpulan bahawa karbon dioksida adalah bahan yang diturunkan. Okey, sekarang kita nak cari ejen pula. Ejen adalah terbalik. Jika karbon dioksida diturunkan, dia adalah ejen peroksidaan. Sebab dialah yang menyebabkan pasangan dia, iaitu magnesium yang dioksidakan. Jadi dia adalah ejen yang mengoksidakan member dia. Sama juga dengan magnesium. Dirinya mengalami pengoksidaan. Tetapi dia yang turunkan karbon dioksida. Jadi dia berfungsi sebagai ejen penurunan untuk menurunkan karbon dioksida gas kepada karbon. Okey, jadi ingat lagi sekali, kalau melibatkan penambahan oksigen, dia adalah pengoksidaan. Kalau dia melibatkan kehilangan oksigen, dia adalah penurunan. Okey, yang kedua, kita boleh tengok dari segi penambahan atau kehilangan hidrogen. Okey, contohnya sini. Okey, hidrogen sulfida. Okey, pada asal dia H2S. Tapi setelah ditindak balas dengan klorin gas, hidrogen dia sudah hilang. Dia tinggal sulfur sahaja. Jadi di sini dia mengalami kehilangan hidrogen. Okay, jika kehilangan hidrogen maksudnya dia telah dioksidakan. Okay, kita tengok klorin pula. Klorin sebelum tindak balas, klorin molekul setelah tindak balas dengan hidrogen sulfida, dia sudah tambah hidrogen. Jadi dia melibatkan penambah hidrogen, dia adalah bahan yang diturunkan. Okay, kita tengok ejen pula, dia secara terbalik seperti tadi. Bahan yang dioksidakan, dia adalah ejen penurunan. Okay, hidrogen sulfida. Klorin yang diturunkan, dia adalah ejen pengoksidaan. Okay, jadi ingat, kalau melibatkan kehilangan hidrogen, dia adalah pengoksidaan. Jika melibatkan penambahan hidrogen, dia adalah penurunan. Okay, kita tengok bahagian yang complicated sikit. Okay, yang melibatkan pemindahan elektron. Okay. Yang melibatkan kehilangan elektron adalah pengoksidaan dan melibatkan penambahan elektron adalah penurunan. Okay, contoh ini. Okay. Kehilangan dan penambahan elektron kita hanya boleh ditengok dengan jelas dari segi setengah persamaan. Okay, atau persamaan setengah. Okay, mana-mana bolehlah. Okay. Jadi kita tengok yang pertama. Magnesium, dia telah jadi magnesium ion. Okay, dengan menderma 2 elektron. Okay, kalau elektron di belakang, maksudnya dia mengalami pendermaan. Manakala oksigen, dia mengalami penerimaan elektron untuk menjadi oksida ion, ion oksida. Okay, jadi kita tengok di sini, siapa yang mengalami kehilangan elektron? Magnesium. Dia derma, maksudnya dia hilang. Jadi magnesium kehilangan elektron, dia adalah bahan yang dioksidakan. Dia bahan yang dioksidakan, maksudnya dia adalah ejen penurunan. Okay, kita tengok pula oksigen. Dia penambahan elektron
penerimaan elektron, jadi dia adalah bahan yang diturunkan. Dia diturunkan, maksudnya dia adalah ejen pengoksidaan. Okay, kita tengok satu eksperimen. Okay, ini soalan popular yang selalu kita nampak. Okay, nanti you akan buatlah latihan ini. Okay, rajah menunjukkan susunan radas yang melibatkan pemindahan elektron. Jadi, kita ada dua bahan. Satunya larutan ferrum sulfat. Satunya larutan kalium dikromat 7 berasid. Okay, jadi dia dipisahkan oleh asid sulfuric acid dan elektron akan didermakan daripada satu tempat ke satu tempat. Okay, so apa yang berlaku di sini sebenarnya kita boleh tengok dari segi persamaan setengah atau setengah persamaan dia. Ferrum, daripada larutan ferrum 2 sulfat, dia akan tukar menjadi ferrum 3+. Dengan menderma satu elektron. Manakala ion dikromat pula, dia akan tukar menjadi kromat 3+. Oksigen di sini, dia akan tindak balas dengan radas asid untuk menghasilkan air. Akan menghasilkan air. Jadi, kita nak seimbangkan formula ini. Kita ada 7 oksigen atom di bahagian depan. Jadi, kita kena tambah 7 di depan water. Jadi, sekarang dia sudah memberi kesan kepada bilangan atom hidrogen pula. Sekarang kita ada 14 atom hidrogen. Jadi, 14 hidrogen ini kita akan seimbang di depan. Kita pisahkan dua larutan ini dengan apa? Asid. Jadi, kita boleh tambahkan asid. 14 hidrogen ion. Jadi sekarang kita sudah seimbangkan persamaan ini. Kita nak seimbangkan charge dia pula. Yang pertama, charge 2 negatif tambah 14 charge positif daripada hidrogen ion. Yang belakang kita ada 2 kromat ion. Jadi yang setiap ion ni 3+, jadi kita ada charge positif 6. Jadi kita bandingkan 12 depan 6 belakang. Jadi macam mana saya nak seimbangkan? Saya boleh guna elektron. Dia membawa charge negatif, saya letak di depan. Jadi 12 tolak 6 sudah dapat positif 6. Depan belakang sudah balance. Jadi saya letak di sini 6 elektron. Jadi persamaan ini sudah diseimbangkan. Sekarang kita nak tentukan yang mana satu terminal negatif, mana satu terminal positif. Terminal negatif adalah tempat berlakunya pendermaan elektron. Jadi di sini kita boleh nampak elektron adalah berada di belakang. Jadi inilah ferrum sulfat adalah terminal negatif. Di sini pula kita nampak elektron di depan. Jadi di sinilah adalah terminal positif. Sekarang kita nak tentukan yang mana satu adalah persamaan untuk pengoksidaan, yang mana satu untuk penurunan. Sini adalah pengoksidaan. Sebab apa? Dia melibatkan pendermaan elektron. Jadi dirinya ferrum 2 sulfat adalah ejen penurunan. Manakala ini pula, dia melibatkan penerima elektron. Jadi dirinya adalah ejen pengoksidaan. Sekarang kita akan belajar macam mana tulis persamaan ion keseluruhan. Daripada dua persamaan setengah dari terminal negatif dan terminal positif, kita nak gabungkan dia. So first kita nak seimbangkan charge dia, elektron dia dulu. Persamaan setengah kedua ada 6 elektron, tetapi yang pertama hanya ada 1. Jadi macam matematik biasa, kita darab 6. Jadi kita akan dapat ini. So memandangkan kita ada 6 elektron di kiri dan kanan,
kita boleh potong dan kita senaraikan semua bahan dan hasil kita. Okey, jadi itulah persamaan ion keseluruhan kita. Okey, pemerhatian untuk eksperimen ini di terminal negatif, kalau you masih ingat, ferrum 2+ sudah jadi ferrum 3+. Ferrum 2+ adalah warna hijau dan ferrum 3+ adalah warna pengkaratan, jadi warna perang. Jadi warna hijau akan menjadi warna perang. Okey, untuk terminal positif pula, okey, warna jingga asal darutan itu akan menjadi hijau. Kerana kita boleh nampak jarum galvanometer, okey, akan terpesong daripada terminal negatif kepada terminal positif, menunjukkan di sana ada berlakunya perpindahan elektron. Okey, so tadi kita guna ini, okey, kalium dikromat beresid dan ferrum 2 sulfat. Okay, sebenarnya ada lagi banyak ejen pengoksidaan dan ejen penurunan yang selalunya kita akan jumpa. Okay, kita tengok satu lagi contoh. Kita guna kalium manganat beresid, okay, 7 beresid dan kalium iodida. Okay, dalam eksperimen buku teks kita, okay, sama juga dengan tadi, okay, dia dipisahkan oleh asid sulfurik dan kita akan tengok ada tak dan galvanometer ini terpesong dari mana ke mana. Kalau dari X ke Y, maksudnya elektron, okay, dipindahkan dari X ke Y. Okay, jadi perbincangan, tulis persamaan setengah atau setengah persamaan pada elektrod X dan elektrod Y. Tulis jenis tindak balas yang berlaku, iaitu pengoksidaan atau penurunan. Kemudian tulis persamaan ion keseluruhan. Kena pastikan bahan yang dioksidakan, bahan yang diturunkan, ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Nyatakan arah pengaliran elektron, tentukan terminal positif dan negatif. Apakah fungsi asid sulfurik asid? Okay, tadi kita sudah cakap untuk memisahkan dua larutan kalium iodida dan kalium manganat 7 beresid. Okay. Dalam aktiviti ini, okay, pemerhatian adalah seperti berikutlah. Kita boleh nampak jarum galvanometer terpesong. Bila dia terpesong, maksudnya ada pemindahan elektron melalui wayar penyambung dari atas. Okay, daripada terminal negatif kepada terminal positif. Yang kedua, ada perubahan warna. Ini bermaksudnya mempunyai tindak balas pengoksidaan atau penurunan yang sudah berlaku. Okay, jadi kalium iodida, okay, dan kalium manganat 7 beresid dipisahkan oleh asid sulfurik asid. Jadi ini adalah fungsi asid sulfurik. Dan yang keempat, elektron berpindah dalam larutan kalium iodida kepada larutan kalium manganat 7 beresid. Jadi daripada ayat ini kita sudah tahulah. Okay. Elektron dipindah daripada kalium iodida kepada kalium manganat 7 beresid. Ini yang berlakulah. Okay. Kita tengok. Okay. Iodida. Okay. Iodin. Dia akan tukar daripada ion iodida kepada larutan iodin. Molekul iodin. Dengan menderma 2 elektron. Jadi 2 elektron ini akan hantar melalui wayar penyambung kepada kalium manganat 7 beresid. Jadi ion manganat yang terima elektron itu untuk diturunkan kepada ion manganat 2+. Okay. Jadi soalan pertama, tulis setengah persamaan. Okay. Ini dia. Okay, kita akan tulis iodin. Okay, tukar kepada iodin molekul. Kemudian kita seimbangkan iodin. Iodin molekul ada 2, jadi kita tambah 2 di depan ion iodida. Okay, kemudian kita seimbangkan charge dia. Ini charge negatif. Kalau 2 charge negatif, maksudnya 2 negatif 2 charge. Okay, sini kosong. Jadi 1 negatif 2, 1 kosong. 1
saya kena tambah elektron di sini supaya sini jadi negatif 2. Jadi 1 elektron charge negatif 1, saya letak 2 elektron di sini. Yang manakala untuk ion manganat pula, okey, kita tulis bahan dulu. Ion manganat akan menjadi ion mangan 2+. Jadi oksigen ini akan tindak balas dengan asid menghasilkan air. Okey, jadi kita seimbangkan dulu manganat kepada ion mangan 1-1, so tak payah seimbang. Oksigen kepada air. Jadi air ada 4 oksigen di sini, saya letak di depan. Ini memberi kesan kepada hidrogen. Jadi hidrogen saya seimbangkan di depan, tulis asid H+. Okey, berapa asid yang saya perlu guna bergantunglah sini. Okey, 4 kali 2 8. Okey, so saya sudah seimbangkan persamaan ini, saya nak seimbangkan charge dia pula. Okey, mangan charge negatif 1, charge untuk ion hidrogen 8. Jadi negatif 1 tambah 8, okay, charge keseluruhan bahan adalah positif 7. Manakala untuk hasil pula air tak ada charge. Mangan 2+. Jadi 7 lebih besar daripada 2. Sebanyak 5. Jadi saya nak turunkan 5 di sini dengan guna elektron. Jadi saya tambah 5 elektron di depan. Okey, sekarang kita nak tulis persamaan ion yang keseluruhan. Okey, untuk iodida menjadi iodin 2 elektron. Untuk ion manganat kepada ion mangan 5. Jadi saya kena selaraskan. Okey, jadi yang atas kali 5, yang bawah kali 2. So saya akan dapat ini. Okey, kemudian saya buangkan elektron dia. Saya turunkan semua bahan dan semua hasil. Itulah okey, persamaan ion kita. Okey. Okay, kita sudah sampai ke yang ketiga, pemindahan elektron. Sekarang kita masuk yang terakhir. Okey, perubahan nombor pengoksidaan. Okey, juga boleh kita menentukan sama ada tindak balas itu adalah suatu tindak balas pengoksidaan atau penurunan. Di mana jika dia melibatkan penambahan nombor pengoksidaan, dia adalah pengoksidaan. Kalau dia melibatkan penurunan nombor pengoksidaan, dia adalah suatu tindak balas penurunan. Okey, jadi kita tengok dulu apa itu nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan ialah cas unsur dalam sebatian jika pemindahan elektron berlaku dalam atom untuk membentuk ikatan kimia dengan atom lain. So dia akan memberi efek. Okey, kita ada beberapa hukum untuk nombor pengoksidaan. Yang pertama, untuk semua unsur okey, adalah sifar. Okey. Okey, untuk ion monoatom, okey, yang kita hafal tahun lepas, semua ion yang tak complicated itu adalah ion monoatom. Okey, jadi nombor pengoksidaan dia adalah bersamaan dengan cas dia. Okey. Yang ketiga, okey, untuk nombor pengoksidaan suatu unsur yang telah bergabung dengan ion-ion lain, okey, nombor pengoksidaan dia jika atom itu adalah unsur itu adalah berasal daripada kumpulan 1, 2, 13, okey, nombor pengoksidaan dia adalah 1, 2 dan 3, okey, sama dengan charge dia. Okey, 4, jumlah pengoksidaan suatu atom unsur dalam sebatian adalah sifar. Okey, kalau dia dalam sebatian stabil, jumlah, okey, ini tengok jumlah nombor pengoksidaan adalah sifar jika dalam sebatian. Okey, 5, jumlah nombor pengoksidaan bagi ion monoatomik. Okey, tadi sebatian. Kalau ion polyatomik, okey, adalah sama dengan charge dia. Jadi contoh ini ion amonium NH4+. Jadi jumlah nombor pengoksidaan dia adalah plus ini, positif 1.
Okey. Okey, nombor 6, nombor pengoksidaan bagi hidrogen ada 2. Okey, biasa dia adalah positif 1 kecuali dia bergabung dengan logam. Okey, bila dia bergabung dengan logam, dia bukan H+, dia adalah H-. Bila dia H-, dia adalah nombor pengoksidaan dia adalah negatif 1. Okay, jadi hidrogen, jangan ingat dia hanya wujud dalam ion hidrogen saja. Dia boleh wujud dalam H-. Okay, ni kita panggil ion hydrida. Okay, kita tengok hukum ke-7. Untuk oksigen, okay, dia lebih kurang sama dengan hidrogen tadi. Dia ada 2 nombor pengoksidaan. Okay, normally negatif 2. Kecuali dalam peroksida. Contohnya hidrogen peroksida. Okay, kita belajar ini di bab kadar tindak balas tahun lepas. Okay. Okay, nombor 8. Nombor pengoksidaan bagi kumpulan 17 dalam sebatian biasanya negatif 1. Okay. Okay, kita tengok aktiviti ini. Dia minta kita cari nombor pengoksidaan bagi unsur yang bergaris. Kadang-kadang kita sudah nampak, kita sudah tahu. Tapi yang sesetengah itu kita perlu kira. Contoh ini. Kenapa kita panggil dia ion manganat 7? Okey. 7 itu datang dari mana? Sebenarnya daripada nombor pengoksidaan dia. Jadi kita tunjukkan. Tunjuk itu macam mana kita dapat. Jadi untuk cari nombor pengoksidaan untuk mangan kita assume that dia adalah X. Okay, jadi oksigen kita tahu normally dia punya nilai adalah negatif 2. Jadi kita tulis dalam persamaan X tambah 4 oksigen. Oksigen satu nilai dia adalah negatif 2. Jadi 4 negatif 2 adalah bersamaan dengan jumlah. Okay, ion polyatomik ini adalah jumlah dia negatif 1. Jadi kita kira-kira kita dapat X iaitu nombor pengoksidaan bagi mangan adalah 7. Okay, jadi itulah nama dia. Kenapa kita panggil ion manganat 7. Kalium, yalah. Okay, kita tengok nombor 2 pula. Okay, barium. Barium sebenarnya adalah unsur kumpulan 2. Okay, jadi kita tahu dah mesti 2+. Tapi kita boleh kira juga. Jadi kita assume that barium adalah X. Okay. Oksigen biasanya negatif 2. Hidrogen biasanya positif 1. Jadi tambahkan ini. Okay. 2 ini ada 2. Jadi 2 kali negatif 2 tambah 1. Ini adalah sebatian. Jadi jumlah nombor pengoksidaan dia adalah sifar. Kita selesaikan, kita dapat X. Iaitu nombor pengoksidaan bagi barium adalah positif 2. Okay, kita tengok nombor 3 pula. Ini hidrogen. Hidrogen biasanya positif 1. Tetapi kita tengok hidrogen ini bergabung dengan apa? Aluminium. Aluminium ialah logam. Jadi dia akan dapat negatif 1. Kita tunjukkan. Sudah keluar. Okay. Aluminium. Okay, kita tahu aluminium adalah ion monoatomik. Jadi 3. Jadi kita tulis 3 di sini. Tambah 3 kali H. H kita nak cari, jadi kita assumekan dia X. Bersamaan dengan kosong jumlah nombor pengoksidaan. Jadi kita selesaikan dia, kita boleh dapat X adalah negatif 1. Jadi ini adalah menepati dengan hukum ke-6 lah. Nombor pengoksidaan bagi hidrogen dalam sebatian biasanya positif 1. Kecuali bila dia wujud, bila dia bergabung dengan logam dalam bentuk ion hidrida, nombor pengoksidaan dia adalah negatif 1. Okey, jadi sekarang kita nak tengok. Kalau dia melibatkan penambahan nombor pengoksidaan, apa tindak balas dia? Okey, kita tengok karbon. Karbon nombor pengoksidaan dia kosong. Dan bila dia tindak balas dengan oksigen gas, dia jadi karbon dioksida. Jadi sekarang karbon asal dia kosong, sekarang sudah jadi positif 4. Jadi unsur karbon mengalami penambahan nombor pengoksidaan. Okey, jadi dia adalah bahan yang dioksidakan dan dia adalah ejen yang penurunan.
Kita tengok oksigen pula. Oksigen asal dia kosong. Setelah bergabung dengan karbon, dia jadi negatif 2. Jadi dia mengalami penurunan. Okey. Kalau dia adalah bahan yang diturunkan, maka dia adalah ejen pengoksidaan. Okey. Okey, yang tadi kita cuba adalah kalium manganat 7 lah. Okey, nampak sini. Okey. Kenapa nama KMNO4? Okey, kita namakan IUPAC dia sebagai kalium manganat 7. Mana datang 7 ini? Okey, sebenarnya 7 ini adalah nombor pengoksidaan mangan 7 seperti yang kita tunjukkan sebelum ini. Okey, kalau dia dalam bentuk sebatian, kita nak cari pun boleh. Okay, tadi dalam bentuk ion polyatomik kan? Okay, sekarang kita cuba dalam bentuk sebatian. Jadi K kita tahu dia adalah ion monoatomik. Jadi ambil je charge dia negatif 1. And then mangan kita nak cari, jadi kita assumekan dia X. Oksigen ada 4, jadi 4. Okey. Satu oksigen, nombor pengoksidaan dia adalah negatif 2. Jadi kita darab 4 kali negatif 2. Dan jumlah keseluruhan nombor pengoksidaan dia adalah kosong sebab dia adalah sebatian. Jadi kita selesaikan dia, kita boleh dapat nombor pengoksidaan X adalah 7. Okey, jadi dua cara kita boleh cari nombor pengoksidaan untuk mangan di sini. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Okey, untuk kerja rumah hari ini, buku A. Okey, tulis indeks, tampalkan kandungan bab 1 yang saya sudah photostat dan buat nota ringkas sehingga 1.12. Okey, so apa yang kita bincang hari inilah. Okey, dan okey, jawab latihan. Okey. Aktiviti 1C. Okay, kita sudah bincang 1, 2 dan 3. Saya minta UO buat nombor 4 hingga 8. Okay, ini indeks dia. Okay, untuk buku B pula, tulis indeks tanpa soalan SPM. Seperti bawah, jawab. Dan pada Khamis depan, hantar ini sahaja. Kita akan bergilir-gilir. 1 minggu hantar buku B, 1 minggu hantar buku A. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.